الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma habib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا منك فهما وأنت خير الراحمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ya Tuan Kuasa Surau, hadirin hadirat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan inayah dan taufiknya sama-sama kita dapat hadir. Sekali lagi kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur banyak-banyak pada Allah. Kerana walau dalam apa keadaan sekalipun Allah memilih kita untuk sama-sama dapat mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga solat fardu secara berjamaah. Tak ramai yang Allah pilih. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqamah, terus dapat menjaga melaksanakan
Seperti mana khutbah Jumaat yang kita dengar yang baru ni berkaitan dengan tajuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kewajipan kita, tanda seseorang itu beriman. Kata Nabi, saksikanlah keimanan seseorang bila mana ia berulang alik ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama kita duduk untuk kita mendengar ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman terhadap Islam dan seterusnya menambahkan keyakinan dan keimanan kita terhadap Islam yang kita anuti. Tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan Islam sebagai cara hidup, kehidupan kita, Al-Quran sebagai panduan, Nabi sebagai qudwah hasanah, supaya tidak lain dan tidak bukan kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah tuan-tuan, bila mana kita diberikan nikmat sehat yang kita meletakkan kepada tempat yang selayaknya, maka bila mana kita diuji Allah dengan sakit, maka Allah akan kekal bagi kita pahala beramal seperti mana kita beramal masa kita sehat. Sebab itu beruntung orang yang faham, walaupun dah berumur, walaupun Allah uji dia dengan sakit, Allah uji dengan hari hujan, walaupun kita baru basuh petang tadi, sayang nak keluar. Ini mujahadah. Sebab itu pahala mujahadah dalam beribadah ini dia berbeza-beza ikut orang. Dan orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dia, melawan sayang dia terhadap harta, melawan keseronokan dia bersama keluarga, dia memilih untuk mengimarahkan rumah Allah, Allah beri pahala dia yang besar. Itu perkara yang kita kena yakin. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi meriwayatkan, Nabi menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdah bin Abu Musa, Nabi kata, Nabi sebut dalam satu hadis, kata Abu Burdah, dia berkata kepadanya, Yazid bin Abu Kashabah, dalam satu perjalanan dan pada waktu itu Yazid sedang berpuasa. Bukan ini saya nak. Yazid sedang berpuasa. Abu Burdah berkata kepadanya, saya berkali-kali mendengar Abu Musa berkata, Rasulullah bersabda, apabila seseorang hamba sakit, ini saya nak sebut tuan-tuan, poin hadis ini. Apabila seseorang hamba sakit atau dalam bermusafir, yang ini menempuh perjalanan. Musafir ini musafir yang harus, yang ada sebab yang dia terpaksa keluar musafir, maka dicatat baginya pahala kebaikan sebagaimana ketika ia bermukim, yang ini menetap di suatu tempat, dan sebagaimana dalam keadaan dia sihat. Dia sebut, maknanya apa? Allah tetap bagi dia pahala. Semasa sihat dia dapat sembahyang sempurna contoh. Bila Allah uji dengan sakit, sakit lutut, umur dah 50, 60 contoh, sebelum tu dia istiqamah sembahyang berjamaah dekat surau awal waktu, kemudian Allah uji dia dengan sakit, maka Nabi kata Allah tetap bagi dia pahala, dicatat baginya pahala sebagaimana ia dalam keadaan sihat. Kalau sembahyang dah dibenarkan duduk, dah tak boleh berdiri, kita boleh duduk, tapi sekadar kemampuan yang dibenarkan syarak. Kita faham, wajib berdiri sembahyang ni, sembahyang fardu lah. Kalau sembahyang sunat, boleh duduk, dapat pahala separuh sembahyang berdiri. Tak boleh juga berdiri, duduk, baring. Ramai lepas isyak kan, sembahyang isyak, Ba'diyah baring. Imam buat dulu, makmum semua ikut baring. Ada video viral, suruh Pak Raja sembahyang baring, tak ada masalah. Ni syiar benda agama, nak menunjukkan kita dah tak larat sembahyang berdiri, duduklah. Sembahyang sunat, tuan-tuan. Maka kalau sembahyang fardu, tak boleh. Sembahyang fardu ni wajib berdiri. Sebab salah satu rukun, rukun fi'li adalah berdiri betul. Hatta nak berdiri pun dalam kitab fiqh sebut, dia wajib minta tolong orang kalau dia tak mampu berdiri sendiri. Hatta membayar upah sekalipun. Tuan-tuan, nak berdiri, nak niat, nak takbir ni, ketika mana tak mampu nak berdiri, bertahan berdiri, barulah dibenarkan dia duduk. Dalam tahap macam tu,
Ya ke ustaz? Betul. Bila kita belajar. Kalau tak faham, sampai-sampai duduk terus. Kita angkat takbir dalam keadaan kita duduk. Maka dah hilang rukun. Dalam keadaan berdiri betul tu dah tak ada dah. Nampak? Sebab maka tak sah sembahyang kalau rukun. Nak ceritanya kita dah tak mampu berdiri. Ini saya nak sebut hadis tadi. Maka kita sembahyang duduk. Nabi sebut ni, orang yang sembahyang duduk ni, dia dapat pahala menyamai sembahyang sempurna dia berdiri. Kan untung. Kita bangun, qiyamul lail, bangun, tahajud masa kita sihat. Sampailah makin kita tak larat. Akhirnya kita tak bangun. Tak larat. Maka tetap Allah bagi pahala. Tuan-tuan. Macam orang yang berazam untuk bangun qiyamul lail. Kan ada hadis Aisyah. Tapi jangan tinggal azam je. Nama dah azam. Kan? Berazam nak bangun ni. Tiba-tiba dia tertidur. Maka dia dapat pahala qiyamul lail. Tengok. Walaupun tahajud 2 rakaat yang dia maintain buat ni. Dia penat sangat. Dia berazam. Lepas tu kata ulama'. Antara cara kita nak dapat bangun malam qiyamul lail ni. Mudah nak bangun. Amalkan 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Ada orang amal 3. Lillahi ma fis sama. Kemudian amanar rasul. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nabi kata baca 2 ayat ini sebelum tidur. Nescaya Allah akan bagi kecukupan bagi kamu. Hadis sahih tuan-tuan. Amal. Tengok maksud dia. Dalam ayat itu ujungnya ada doa kan. Rabbana, apa ujung dia? Saya pernah sebut dalam kuliah yang lalu. Anta maulana fansurna 'alal wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sebelum tu kita doa, kalau aku ada buat silap, kalau aku terlupa, kalau aku salah, ampunkan aku ya Allah. Kalau aku ada buat perkara-perkara yang mengundang kemurkaan-Mu seperti mana orang-orang dulu buat, minta Allah wa'fu anna waghfir lana. Jangan kau bebankan perkara yang aku tak mampu ya Allah. Sepanjang hidup kita daripada pagi sampai ke malam, maka Nabi ajar tutup sebelum tidur antaranya dengan doa itu. Tuan-tuan. Maka saya nak sebut apa tadi? Dalam hadis tersebut Nabi kata dia dapat 2 pahala nak berazam untuk qiyamul lail dia dapat. Kemudian pahala rehat tidur dia dapat. Rehat pun dia dapat. Dia dapat 2-2. Macam orang bulan Ramadan lah. Hari pertama puasa, malam tak sahur. Pukul 5 tak sahur. Dia ngeteh je malam dengan kawan-kawan. Bukan sahur tu, ngeteh. Pukul 1 pagi. Benda balik sembahyang subuh macam biasa. Tengok, macam-macam makanan pula pagi ni. Dia lupakan puasa. Makan, sepinggan, tambah pula lagi. Yang sedap pula kan. Siap order dengan orang rumah pula, teh tarik satu. Orang rumah ni, bang kan puasa hari ni. Allah. 1 pinggan setengah dah dibalun. Orang rumah ingatkan je puasa, maka dia teringat. Maka itu dikira hadiah daripada Allah. Pahala puasa dapat, perut pun kenyang. Tapi teh tarik yang sampai tadi boleh minum? Tak boleh. Tercekik lah kau sampai maghrib. Mau macam mana? Sebab apa? Kita faham ilmu. Tu beruntung. Bila Allah bagi kita sihat, niat, ya Allah, kekalkan aku sihat untuk aku beribadah. Kekalkan aku sihat untuk aku dapat sembahyang jamaah dekat surau. Supaya aku dapat hadir majlis ilmu. Sampailah Allah ambil nyawa kita. Tuan-tuan. Dalam keadaan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah malam ni kita menyambung. Ni cerita buat mujahadah. Mujahadah kita beramal. Bersusah-susah untuk kita beribadah. Penat. Bila rehat, penat hilang, pahala kekal. Tapi orang yang bersusah-susah buat maksiat. Makan benda haram contoh. Terlibat dengan maksiat dan seumpamanya. Penat dapat pahala dosa kekal. Orang yang penat beribadah ni, Allah bagi dia pahala mujahadah, bersusah-susah. Jadi insya-Allah menyambung pengajian fiqh manhaji, iaitu berkaitan dengan tajuk perkahwinan. Ini pun mujahadah juga ni kan. Berkaitan dengan tajuk, sebab ada orang, ustaz, tajuk lain lah ustaz, kan. Tajuk ni buat apa bagi kita orang ni? Ada setengah surau tuan. Dia warning ni aku.
Tajuk sekejap je lah ustaz, malam ni ada bola dia tu. Contohlah Malaysia Tajikistan gitu kan. Kalah kau 3-0. Nak ceritanya apa? Belajar ilmu tuan-tuan. Sekurang-kurangnya mengingatkan balik dan kita dapat barakah dalam majlis ilmu. Jadi kita sambung pada tajuk wali hari itu. Malam ni kita tengok keengganan wali dalam perkahwinan. Ini isu yang biasa dalam masyarakat. Kita tak setuju dengan pilihan anak kita. Bagaimana pandangan Islam? Adakah masing-masing ego masing-masing? Aku bapa, engkau anak, mesti dengar cakap aku. Ini berlaku hari ni. Akhirnya nikah dah tak bertegur siapa. Anak seorang pula, macam mana? Sedangkan matlamat perkahwinan untuk kebahagiaan, mawaddah warahmah, nak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang sama, tetap redha mak ayah, setiap anak tu nak. Maka dalam kitab ini menyebutkan apabila seseorang perempuan yang baligh dan berakal mahu berkahwin dengan seorang yang sekufu. Kita dah faham itu, sekufu ni yang setaraf. Setaraf dari segi ilmunya, kefahaman dia, dari segi ekonominya dan seumpamanya. Dia kata apa? Apabila seorang perempuan yang baligh dan berakal mahu berkahwin dengan seorang yang sekufu dengannya, wali wajib mengahwinkannya. Wajib ni maknanya tanggungjawab sebagai bapa. Bila sebut wali, wali bapa dan wali datuk ni mujbir, wali mujbir. Dia boleh, kita belajar itu, dia boleh mengahwinkan seorang anak perempuan yang masih gadis, bukan janda, dengan beberapa syarat. Itu apa syaratnya? Tak terdapat permusuhan yang nyata antara bapa tadi dengan anak yang diwalikan. Syarat pertama. Yang kedua, bakal suami yang dipilih mestilah sekufu. Pilihan bapa tadi. Ketiga, bakal suami yang berkeupayaan menyerahkan mas kahwin dengan segera kepada anak perempuan tadi. Bila ada 3 syarat ini, maka bapa dia boleh mengahwinkan anak perempuan yang masih gadis, tapi Islam meletakkan minta persetujuan. Datuk dan bapa, wali mujbir, jangan memaksa gadisnya berkahwin. Tidaklah afdal tanpa mengambil kira pandangan. Minta pandangan, tengok keadaan dia macam mana. Itu kita faham. Tapi kalau janda lain. Kalau janda kita dah sebut hari itu, kita kena minta persetujuan dia. Kalau anak gadis, pandangan, hingga dia redha dan berlapang dada. Malam ni kita tengok bila mana wali enggan anak perempuan ini, bukan yang janda. Jika wali enggan walaupun bapanya sendiri, perkahwinan tersebut diwalikan oleh sultan. Tengok. Ini adalah kerana mengahwinkan perempuan dengan yang sekufu adalah tanggungjawab wali. Bila perempuan, anak kita perempuan ni, dipilih seorang lelaki yang sekufu, maknanya dari segi agamanya bagus, kerjanya boleh menjamin kehidupan. Kita nampak ketika itu, kadang kita bimbang. Budak ni susah, esok susah engkau. Sekali datang ni kereta besar, kita tak bimbang. Rupanya scammer, padan muka, pinjam kereta. Nampak? Sebab itu, bab perkahwinan ni kena letak agama depan. Nabi sebut dah. Tak salah pilih package yang Nabi sebut. Lima liha, li jamaliha, li nasabiha. Cantik dia, harta dia, keturunan dia. Fazfar bizatidin taribat siadak. Pilihlah yang beragama, nescaya kamu bahagia. Anak kita bahagia. Bila dia jaga sembahyang, tu yang benda yang paling zahir sekali. Kita nak tengok bakal yang nak duduk bersama-sama yang jaga anak kita ni. Dia kata apa? Jika mereka enggan menunaikan tanggungjawab tersebut, maka hakimlah yang melaksanakannya. Sultan. Sebab apa? Elak daripada mudarat, elak daripada zina. Eloknya jangan suruh hakim dulu bincang dengan anak. Ni kitab kata. Sebab walaupun dia anak gadis, walaupun bapa ada kuasa terhadap dia, maka tetap kita kena minta pandangan. Kalau tak nak juga, maka boleh guna wali hakim. Budak tu boleh pergi pejabat agama sendiri. Last kita yang malu. Kau anak siapa? Oh, ambil raja. Gitu, contoh tuan. Kenapa bapak kau tak nak kahwin? Tak nak kau kahwin dengan dia ni, bagus budaknya. Entahlah abah ada orang lain. Pak cik mana? Marah.
Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyyu man la waliya lahu. Hadis sahih. Riwayat Abi Dawud dan At-Tirmizi. Apa Nabi kata? Sultan wali bagi orang yang tiada wali. Budak ni tak ada siapa. Ni bukan kes lari dekat luar. Bukan lari dekat Siam. Ni kes kat sini ni. Bila bapa enggan jadi wali, maka qadhi boleh mewalikan. Maknanya kita jangan belagak sangat. Bab agama ni tuan-tuan, bab halal haram, Islam akan bagi jalan keluar. Kita kena faham, Islam akan bagi option. Selagi benda tu harus, selagi nak mengelakkan kemudaratan yang lebih besar, maka Islam bagi pandangan, bagi jalan keluar supaya tak berlaku mudarat dalam apa juga keadaan sekalipun. Maka kena buat pertimbangan, mengurangkan kemudaratan, memaksimumkan manfaat, dalam soal kehidupan, dalam soal ekonomi, dalam soal bernegara, dalam soal berpolitik, dalam soal kepimpinan, semua Islam kena letak depan. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni Allah muliakan kita. Umar cakap dengan siapa di dalam bangsa Arab? Kita ni mulia bangsa Arab dengan sebab Allah muliakan kita dengan sebab kita Islam, kita berpegang dengan agama. Selagi mana kita berpegang dengan agama, Allah muliakan kita. Tak kira lah bangsa apa. Bangsa Arab yang turun Nabi pun, bila tak nak pegang dengan agama, habis dia. Apa lagi bangsa Melayu? Jawa, Ponorogo ke tak Ponorogo ke, jauh baik raja. Tak nak pegang dengan agama, apa kata Sayyidina Umar? Azallanallah. Allah akan menghinakan kita bila kita tak nak pegang agama. Sebab tu hebatnya bangsa, kerana berpegang dengan Islam. Itu keyakinan yang kita kena pegang. Maka perjuangan bangsa kena berteraskan Islam, baru selamat. Walau bagaimanapun, jika perempuan itu memilih seorang yang sekufu dengannya, dan wali pula memilih lelaki lain yang sekufu dengan perempuan tadi, dua-dua bawa. Kau tak payah kahwin dengan dia ni, ayah dia pilihan, ni pun bagus untuk kau. Apa kata kitab? Wali boleh menghalang perempuan tadi daripada mengahwini lelaki pilihannya. Boleh, itu syarat dia. Serta mengahwinkannya pula dengan lelaki sekufu pilihan bapak tadi. Sebab tu jodoh untuk anak ni tanggungjawab mak ayah sebenarnya, tuan-tuan. Saya anak perempuan 5 orang. Saya rasa tak mungkinlah tuan-tuan dah melalui. Tuan-tuan lebih veteran kan. Rasa bimbang kalau anak kita ni jodohnya lambat. Sebab apa? Tanggungjawab kita ni. Bila kita sebagai bapa, anak kita tak kahwin-kahwin. Tapi jodoh ni hak Allah. Kita doa, minta tolong orang doakan. Ustaz, doakan saya Ustaz, pergi haji, pergi umrah, doakan anak saya ni jodohnya lambat. Balik-balik Ustaz, balik-balik, alhamdulillah dapat haji. Dah Ustaz, saya mimpi, Ustaz lah orangnya. Contoh. Maknanya apa? Tanggungjawab mak ayah, doakan. Sebab tu kita doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Tinggal doa ni, tuan-tuan. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Doa supaya kita dapat anak menantu orang yang baik agamanya, orang yang jaga sembahyang. Hari ni zaman ini takut kita. Tengok statistik anak zina, tuan-tuan. Makin banyak. Sebab tu Islam tak menghalang. Bila perempuan ada pilihan dia, kita bincang, pantau, panggil anak lelaki tadi, bakal menantu kita, supaya dia lebih faham apa kehendak kita terhadap anak kita. Hal ini sekiranya perempuan itu masih anak dara, kerana wali lebih berpandangan jauh berbanding anak dara tersebut. Selesai. Maknanya apa? Anak perempuan kalau wali halang, dia boleh kahwin menggunakan wali qadhi, wali sultan. Kecuali bapa ada pilihan dia. Bapa boleh halang, pun Islam letak syarat, balik pada hadis yang kita baca sebelum ni, mintalah pandangan anak tadi, supaya lebih kekal perkahwinan. Perkara yang tersusunnya, bab yang seterusnya, bab wali ghaib, wali hilang. Macam mana? Wali hilang ni macam-macam lah. Macam kes kapal terbang yang hilang tu kan, MH berapa tuan-tuan? 377 kan? Betul? Kita dah lupa dah berapa?
Berapa? Itulah agaknya. Dah banyak sangat kan, 2 meletup kan baru ni kan. Yang itu tu. Nak ceritanya apa? Itu pun diputuskan oleh hakim. Orang perempuan nak dikira sebagai dia ni terpisah dengan suami dia. Kira habis iddah. Hilang, suami yang hilang ni. Macam tu juga wali yang tak ada. Macam mana ni anak-anak kahwin? Apabila wali ramai dan yang terhampir. Ni ada tapi gaib. Jauh. Apabila wali ramai dan yang terhampir berada 2 marhalah. 2 marhalah ni dalam kitab ada yang sebut 83 km, ada yang sebut 81 km. Ada yang sebut 90 km. Ambillah yang paling hampir. 81, 82. Apabila wali ramai dan yang terhampir berada 2 marhalah atau lebih daripada pengantin perempuan, maka hak perwalian tidak berpindah kepada wali berikutnya. Tengok. Bahkan berpindah kepada sultan. Wali hakim. Apabila wali ramai dan yang terhampir berada 2 marhalah atau lebih, maknanya lebih dekat 100 km ataupun lebih daripada pengantin perempuan, maknanya apa? Kena cari dulu. Tak boleh pindah pada wali berikutnya. Tak boleh pindah pada wali lain. Betul, kena usaha cari. Anak angkat contoh, kena diiklankan. Itu semua prosedur-prosedur. Nak cari wali, diminta bapa diminta menghubungi anak, minta berhubung dengan anak nak nikah. Anak perempuan. Bila ambil anak angkat, kena pastikan dia anak kandung, dia ada bapa. Pastikan bahawa dia berhubung dengan wali. Mungkin bapa dah tak ada, dia ada adik-beradik. Tuan-tuan, bab Islam menjaga nasab, keturunan. Dari segi apa? Hak perwalian. Dari segi apa? Hak pewarisan harta. Ini Islam pandang. Kita ambil anak angkat, tiba-tiba dapat harta banyak, budak ni bapak dia tinggalkan. Contoh, budak tu bukan kita. Maka dia kata apa? Dia kata lebih bila wali ramai dan yang terhampir berada 2 marhalah atau lebih daripada pengantin, maka hak perwalian tidak berpindah kepada wali berikutnya. Tak jumpa wali itu ada tapi tak jumpa. Tak boleh pindah pada wali lain. Bahkan berpindah kepada sultan. Tak boleh dia main skip je. Hal ini adalah kerana hak perwalian masih kekal pada wali yang gaib yang terhampir itu. Dan apabila dia tidak dapat melaksanakannya, maka perwalian tersebut digantikan oleh hakim. Kalau tak dapat, barulah. Namun jika wali yang terhampir berada kurang daripada 2 marhalah, maka sultan tidak boleh melaksanakan perkahwinan itu kecuali dengan izinnya. Dengan izin perempuan tadi. Hal ini disebabkan jarak perjalanan yang singkat dan wali itu boleh dirujuk sama ada hadir sendiri atau mewakilkannya. Sama seperti wali itu bermukim. Ini kita fahamlah. Kemudian yang seterusnya, terdapat beberapa wali yang setaraf. Wali sama taraf. Bapak dah tak ada, atuk dah tak ada. Yang ada adik-beradik. Siapa yang lebih patut kita dulukan? Sebab boleh menyebabkan jadi tak sah. Kita tengok nanti. Kadang kita, perkiraan kita tengok yang paling ni ustaz lah, boleh lah. Yang paling ramai ni seorang ni cikgu agama, seorang ni imam macam tu. Maka kita ambil lah yang lebih agamanya. Betul ke tidak pandangan kita? Apabila terdapat wali yang sama taraf dari segi nasab, seperti adik-beradik lelaki, seibu sebapa atau sebapa, mak lain, perkahwinan itu sunat diwalikan oleh orang yang lebih arif tentang hal perkahwinan di kalangan mereka, kerana dia lebih mengetahui syarat-syaratnya. Sebab Islam mengiktiraf keilmuan. Bab hukum hakam letak pada orang yang ada autoriti, yang faham hukum hakam Islam. Ustaz kau suruh dia operate orang, hancur. Sebab Islam beri autoriti pada orang yang ilmu dia. Islam mengiktiraf ilmu. Ini tiba-tiba bab agama, orang bukan Islam ataupun orang yang bukan ahli agama yang bercakap tentang agama. Itu yang jadi huru-hara. Benar kan? Ingat mufti Pulau Pinang, tak silap saya. Disebut tentang ada perayaan apa itu, Odori tu kan, bulan 6 ke bulan 7 itu. Orang Islam jangan datang. Ini melibatkan akidah, ini melibatkan upacara agama lain. Boleh merosakkan akidah. Tiba-tiba ada pula orang yang
berkepentingan. Orang yang memimpin ni, ada pimpinan yang sebut apa? Dia kata ini, jangan cuba nak merosak, memecah belahkan keharmonian kaum dan bangsa. Tengok. Bila bab agama ni, kita kena yakin alim ulama ni dia sensitif benda hukum hakam. Tuan-tuan. Pak Imam macam tu. Dia tahu sikit-sikit. Dia sensitif benda hukum hakam. Kan bila benda macam tu dia kena respon. Dan bila dia dah respon, orang lain kena akutlah. Mufti pula tu yang cakap. Bila sebaliknya, orang lain pula nak bercakap, beri pandangan. Hari ni media sosial dan seumpamanya, semua nak bercakap. Kemudian orang main, sebar, viral. Nabi ingatkan dalam hadis. Tentang perkara-perkara macam ini, bila diserahkan suatu perkara pada orang yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah. Bila ahli agama nak cakap benda agama tu memang selayaknya bagi dia. Kita sami'na wa ata'na. Bila doktor ada kepakaran, orang telefon saya, ustaz, bapak saya kena serangan jantung. Doktor kata satu ubat memang cepat boleh bertindak, tapi enzimnya daripada khinzir, kata. Satu lagi ubat dia kata lambat, tak guna khinzir tapi lambat. Macam mana ustaz? Nampak pilihan? Tengok. Saya kata bergantung kepada kepakaran dan pengalaman doktor. Doktor tanya tu betul lah, hak dia sebagai waris. Bergantung kepada kepakaran doktor. Doktor kata ini kebiasaannya boleh menyelamatkan nyawa. Itu yang namanya maqasidus syariah. Perkara matlamat hidup beragama ini dijaga 5 benda kan. Jaga nyawa, jaga akal, jaga agama, jaga keturunan, jaga maruah, jaga harta. Bila bab nyawa, maka kita kena letak keutamaan. Ketika itu dikira darurat. Macam itulah dalam mana-mana perkara yang lain. Sebab itu kena rujuk agama supaya tak bergaduh. Kan kita dengar jemaah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berbalah-balah dalam apa-apa perkara, syai' ini walaupun perkara kecil, maka rujuk agama sebagai penyelesaian. Farudduhu ila Allah wa Rasul. Syarat dia apa? Kalau kamu benar-benar beriman. Kalau tak, ikutlah akal, ikut nafsu, habis manusia. Dia kata apa? Apabila terdapat wali yang sama taraf dari segi nasab, seperti adik-beradik lelaki si ibu sebapa atau sebapa, perkahwinan itu sunat diwalikan oleh yang lebih arif tentang hal perkahwinan di kalangan mereka, kerana dia lebih mengetahui syarat-syaratnya. Satu, yang lebih ada ilmu. Nampak, Islam mementingkan ilmu. Keutamaan seterusnya ialah yang lebih wara' di kalangan mereka. Adik-beradik ni, siapa yang lebih wara' terhadap ilmu, tak meninggi, maknanya dia menjaga agamanya, dan yang lebih bersifat kasih sayang dan berhati-hati untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik bagi seorang perempuan. Ini pandangan Islam. Mula-mula ilmu dia, masing-masing sama-sama ada ilmu. Tengok yang lebih wara', yang mengamalkan agama, kemudian yang lebih berhati-hati, teliti, dan lebih sifat kasih sayang terhadap adik perempuan dia tadi. Seterusnya wali yang lebih berumur, barulah tengok orang tua. Tuan-tuan, macam bab imam juga. Tengok baca Fatihahnya betul. Kalau fikir orang tua, contohlah, dia pula yang terasa. Contoh, ada setengah orang cepat terasa dia kan. Ustaz, bulan depan tak ada kuliah Ustaz. Yelah. Kalau ikut orang tua, kadang-kadang sebutnya dah tak betul. Kita makmum nak tegur, sebesalah pula segan nak tegur. Ni imam veteran ni. Tapi bacanya banyak dah tak betul. Pagar dah banyak runtuh. Memang lari punya. Ada pula imam muda contoh kan. Ambil yang muda je lah. Yang tua dihormati. Yang selagi dia betul, hormat ni macam mana? Selagi dia betul ikut agama, kita kena hormat. Hatta pemimpin, hatta dalam keluarga, bila tak betul kita kena tegur dengan cara yang baik. Kan? Dalam sembahyang berjamaah pun macam tu. Imam salah kita tegur. Bukan main semeronok je. Subhanallah, kita ingatkan dia. Kan? Itu kalau dia boleh faham. Kalau imam yang tak boleh faham, kau tegurlah macam mana pun, dia tak tahu kesalahan dia. Ada yang buat salah, ada juga disilap, tapi dia buat tak faham. Itu yang tak nak turun jadi imam, tak nak turun jadi pemimpin. Habislah orang ikut, orang jadi tak betul.
Bila sedar diri tak betul, diri dah banyak salah, tinggalkanlah. Sebagai kepimpinan. Lepas tu semayang ni menzahirkan kehidupan kita dalam masyarakat. Semayang melalui semayang berjamaah. Dia ajar kita. Tak betul, makmum tegur. Pemimpin tak betul, rakyat tegur. Nampak? Sedar ke tepi bagi orang imam muda masuk. Kejap pula azan. Wali, nak azan dulu, tuan-tuan. Bismillah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وعصر المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تحلف بعد يا أرحم الراحمين. Amin. Wali yang mengahwinkan perempuan itu hendaklah dipersetujui oleh semua wali yang lain supaya bersatu pendapat dan tidak melebih-lebihkan yang lain di kalangan mereka. Ini syarat dia. Maknanya bila kita dah tengok tadi, yang pertama mereka yang paling berilmu tentang perkahwinan, hukum hakam agama. Yang kedua yang paling warak. Yang ketiga barulah yang lebih berumur. Kalau dah setara tadi, warak pun sama warak, sifat kasih sayang pun lebih kurang sama, maka barulah ambil yang lebih berumur kerana lebih berpengalaman. Level ketiga baru Islam letak yang lebih berumur. Maka orang yang berumur bila ditegur maka kena redha, kena bersyukur. Sebab kita terpilih dan kita terpilih ni, betul kita kena istighfar kalau kita dilantik menjadi pemimpin. Bila kita kalah kita kena bersyukur. Ini Islam ajar. Bukan jawatan ni direbut. Tuan-tuan berebut jawatan sampai berpecah belah. Letak syarat pula. Pening kita. Tengok ni dalam bab hukum macam mana. Wali yang mengahwinkan perempuan itu hendaklah dipersetujui oleh semua wali yang lain
supaya bersatu pendapat. Maknanya minta redha daripada adik. Dan tidak melebih-lebihkan yang lain di kalangan mereka. Jika mereka tidak sepakat, tak puas hati, tak setuju. Bila dah ikut keutamaan tadi, tak setuju. Bila lagi adik perempuan dia cakap, saya nanti kahwin, siapa yang walikan saya, ayah dah tak ada, atuk dah tak ada, nak bagi 10,000. Bertumbuk, contoh. Jika mereka tidak sepakat dan masing-masing ingin mengahwinkannya, wajib dijalankan undian di kalangan mereka. Yang kita sebut ni, bagi menyelesaikan pertelingkahan tersebut. Orang yang kena undi mewalikan perkahwinan. Orang yang kena undi yang jadi. Jika perempuan tersebut dikahwinkan oleh wali yang kurang kelayakan berbanding wali tadi itu selesai, undi. Jika perempuan tersebut dikahwinkan oleh wali yang kurang kelayakan berbanding wali-wali yang lain, maknanya yang kahwinkan dia mungkin tak faham selok-belok agama, atau bukan wali yang kena undi, orang lain yang walikan, perkahwinannya juga adalah sah. Jika perempuan itu telah memberikan keizinan kepada semua wali berkenaan. Niat dia tak kisah siapa-siapa, dia kata. Dia tak apa. Jika dia memberi izin kepada seorang wali sahaja, tetapi wali yang lain pula mengahwinkannya, maka perkahwinan itu tidak sah. Nampak? Kerana keizinan itu tidak diberikan kepadanya. Ni bab hukum walaupun benda kecil. Ni bab hukum hakam, kita kena akur, kita kena redha. Mana cari persetujuan, nakkan keharmonian. Dalam bab agama, bila orang faham agama, dia punya risiko dia punya kelebihan, akhirnya mesti manfaat kebaikan untuk agama. Bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan main mana-mana pihak, tapi letak agama paling depan. Bukan jadi permusuhan. Dia dipilih abang long dia, dah jadi musuh adik-adik. Kau nak kawan dengan aku, kau kena buang kawan yang ini, baru kau boleh kawan dengan aku. Faham tuan-tuan? Tak faham sudah. Kalau faham, tengok berita 2-3 hari. Nak kawan dengan aku boleh, syarat ni kau jangan kawan dengan yang ini. Kau nak jadi aku jadi wali boleh, tapi dia ni tak payah datang majlis aku. Islam kan nak kebaikan, sama-sama manfaat. Kita kena fikir itu. Kena fikir untuk manfaat agama. Kalau tak, berlakulah perpecahan umat Islam hari ini. Contoh, ustaz ni dalam bab wali pun kaitkan ke situ. Dah bab hukum, dia tetap ada kiasan, ada kaitan dia. Yang terakhir, ketiadaan wali. Apabila wali tiada, maka hak perwalian berpindah kepada qadhi. Kerana dia dilantik untuk melaksanakan kepentingan orang Islam. Mewalikan perkahwinan perempuan yang ketiadaan wali merupakan maslahah yang wajib disempurnakan. Nabi kata sultan wali bagi orang yang tiada wali. Kemudian yang terakhir saya nak sebut malam ni, berkaitan satu bab menjaga maruah bapa atau datuk. Mula saya baca tak berapa faham. Rupanya baca kali kedua baru faham. Maksud dia apa? Wajib atas anak lelaki dan perempuan yang beragama Islam atau kafir menjaga maruah bapa atau datuknya, sama ada belah ibu atau bapa, dan sama ada Islam atau kafir, dengan memberi mas kahwin untuk mengahwini seorang perempuan merdeka, atau berkata kepadanya, nikahlah dan aku akan memberikanmu mas kahwinnya. Tak faham? Tak faham kan? Ni cerita tentang apa ni? Kalau bapa atau datuk yang nak kahwin. Bukan anak ni. Bapa atau datuk yang nak kahwin. Baca sekali lagi. Wajib atas anak lelaki dan perempuan yang Islam atau kafir, tapi bapa dia Islam, tapi dia tak ada hukum hakam lah, menjaga maruah bapa atau datuknya. Sebab orang tua ni lagi kena jaga maruah dia. Dia nak kahwin tapi dia tak ada duit. Ni bab ni ada dalam kitab. Dia kata apa? Dengan memberi mas kahwin untuk mengahwini seorang perempuan merdeka, atau berkata kepada bapa atau datuk tadi, nikahlah ya, aku beri ayah mas kahwin. Nampak dalam kitab. Dia tahu orang tua kalau buat perangai lagi teruk, tuan-tuan. Kan? Dia nak kahwin senyap-senyap, dia malu. Kan? Macam-macam sakit ini, sakit ni, suruh anak balik. Abah ni tak apa sihat. Kau belikan abah nasi lemak dekat warung depan tu. Rupanya bukan nak nasi lemak sangat. Nak tengok orang yang buat nasi lemak. Contoh. Kan? Orang tua dia cakap dia beralas. Kan? Anak kena faham.
Dan dalam kitab Mata'am Badrin, kalau tuan-tuan rujuk, ada nak tajuk i'faf. Maknanya seorang anak dia kena bertanya dengan mak ayah dia. Kena bertanya. Sebab kadang mak ayah segan. Orang perempuan macam tu kan. Kahwin ni bukan semesti nafsu. Kita jangan salah faham. Kita ada teman hidup, tuan-tuan. Yang boleh jaga kita, yang boleh ingatkan kita ibadah, yang boleh bimbing kita. Maka disebutkan dalam kitab ni dengan 3 kewajipan. Kewajipan ini tertakluk kepada 3 syarat. Syarat pertama, anak itu mampu menyediakan mas kahwin. Mas kahwin untuk bapak dia kahwin tadi. Bapak dia janganlah pilih grand-grand, datin mana pula macam tu kan. Memanglah tenggadai ke pun sawit kan. Kemudian bapa atau datuk tidak mampu menyediakan mas kahwin. Dia nak kahwin tapi tak ada duit. Ini tanggungjawab anak ni. Bapa atau datuk itu berkeinginan untuk berkahwin. Kalau tak, jangan dipaksa. Maknya, bapaknya kan. Jangan dipaksa. Kalau ada keinginan. Dan anak ni kena pandai lah tanya. Bantuan yang perlu diberikan ialah keperluan yang penting seperti nafkah dan pakaian. Tengok. Anak kena tanggung bapak pula. Nafkah dan pakaian. Perkara ini dilakukan untuk mengelakkan zina yang membawa kepada kehancuran yang tidak sepatutnya berlaku demi maruah bapa dan yang tidak menepati perintah Allah agar melayaninya dengan baik. Termasuk bab ini termasuk dalam kata-kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah dengan mereka, yakni ibu bapa tadi, di dunia ini dengan cara yang baik. Bukan pergaulan biasa je lah. Termasuklah keperluan kehidupan berteman, bersuami dan beristeri mereka. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah tuan-tuan akan datang kita tengok satu bab, iaitu rukun nikah yang seterusnya, iaitu saksi dalam bab perkahwinan. Adakah orang yang tak semayang, kita tahu dia memang zahir buat benda-benda maksiat, main nombor dan seumpama, boleh tak kita jadikan saksi? Ataupun orang yang diri dia sendiri je yang dia tahu, tapi orang lain zahirnya nampak dia ni okey, boleh tak kita ambil dia sebagai saksi? Atau saksi fasik yang lain yang pernah memberi sumpah palsu dan seumpamanya, SD palsu, akuan bersumpah dan seumpamanya, boleh tak orang ni jadi saksi dalam perkahwinan ataupun wali dalam perkahwinan? Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama sedikit sebanyak berkaitan ilmu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna minka fahma wa anta khairur rahimin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw